Baik, terima kasih Hana Adlin atas laporan khas tersebut. Itu antara keunikan dan juga kekayaan warisan budaya di negara kita. Kami bawakan perhatian anda semula ke studio pagi ini. Satu lagi topik, kalau tadi kita berbincang tentang apa antara portfolio NRECC, dan kita bawakan satu lagi usaha dan inisiatif di bawah kementerian, iaitu Simposium Kos Sara Hidup 2023. Bersama kami pagi ini, Assalamualaikum dan juga selamat datang Encik Muhammad Sanusi Abdul Karim yang merupakan Pengarah Kanan Sektor Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Terima kasih Encik Sanusi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita tahu dalam seminggu sebelum berlangsungnya simposium ini nanti banyak persiapan dibuat. Tapi sebagai pengenalan kepada para penonton, boleh Encik Sanusi kongsikan bersama kami penubuhan ataupun penganjuran simposium Kos Sara Hidup ini, apakah antara objektif utama ianya diadakan? Ya, terima kasih Puan. Simposium Kos Sara Hidup tahun 2023 merupakan kali kedua kita melaksanakan simposium di mana kita menyediakan satu platform di mana perbincangan mengenai kos sara hidup serta cadangan dan juga penyelesaian mengenai isu-isu kos sara hidup itu boleh dibincang. Bila kita bercakap mengenai kos sara hidup, kita dapati masyarakat di luar mempunyai berbagai pemahaman ataupun idea dan solusinya. Betul. Most likely dia akan bercakap mengenai kenaikan harga barang, inflasi, tetapi kos sara hidup ini merangkumi skop yang lebih besar, dan perkara-perkara ini bila ditanya seorang ini akan bercakap definisi mereka, seorang lagi bercakap definisi, dan tak ada yang salah. Tapi sebenarnya perkara ini semuanya betul dan perlu diambil kira dalam perbincangan. Menyedari perkara ini, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup merasakan ada keperluan bagi kita mendapatkan feedback daripada kaum umbi mengenai isu-isu kos sara hidup dan apa mereka ingin melihat dari segi penyelesaiannya. Kita juga menyediakan satu platform bagi pakar-pakar untuk, bukan saja pakar tetapi orang yang telah berjaya dalam isu-isu kos sara hidup untuk bercakap mengenai pengalaman mereka, bagaimana mereka memikirkan mengenai isu kos sara hidup dan penyelesaiannya. It's a big task, satu tugas yang besar, kerana dalam portfolio kementerian ini disandarkan harapan rakyat Malaysia bagaimana untuk memberikan persekitaran ataupun kos sara hidup yang lebih rahmahlah kepada rakyat Malaysia. Malah kadang-kadang ada juga, kalau kita lihat di laman media sosial Encik Sanusi, yang membanding-bandingkan, kalau di Australia kosnya macam ni, kalau di UK kosnya macam ni. Tapi kita kena berbalik kepada apa yang kita tangani di dalam negara. Jadi apa antara topik ataupun pengisian yang akan dibawakan dalam skol ini? Okey. Memang betul apabila bercakap tentang kos sara hidup, ini merupakan tanggungjawab yang amat besar. Dan kita telah menggambarkannya melalui tema simposium tahun ini, di mana kita menyatakan bahawa kos sara hidup, menangani kos sara hidup merupakan tanggungjawab bersama. Dan dalam simposium kali ini kita telah memikirkan isu-isu gaya hidup juga, isu-isu mengenai pendapatan, isu-isu mengenai perlindungan sosial. Kita juga memikirkan semua itu. Dan kita telah menyusun program di dalam simposium kami, di mana dia akan dimulakan oleh of course seremoninya untuk perasmian, dan lepas itu kita akan cakap mengenai isu-isu kesihatan, gaya hidup, di mana kita akan membandingkan cara hidup kita yang menyebabkan kos sara hidup meningkat. Kos sara hidup, cara hidup yang tidak sihat meningkatkan kos kita kepada untuk perubatan misalnya. Dan kita juga akan memampirkan orang yang berjaya dalam isu-isu peningkatan pendapatan, sebab pendapatan itu amat penting untuk memastikan rakyat dapat menangani isu kenaikan kos sara hidup. Dan juga kita juga memberi satu perspektif, ada juga perspektif mengenai peranan daripada
industri, peranan daripada NGO, peranan dari segi agama, dan juga kita juga melibatkan juga sedikit penerangan mengenai apa langkah-langkah kerajaan yang akan dilaksanakan bagi menangani isu kasar hidup. Cik Sanusi, kalau juga boleh kongsikan dengan para penonton, ini merupakan satu topik yang dijiwai oleh setiap seorang dari kita, tak kisah pendapatan tinggi mana ataupun rendah mana sekalipun. Siapakah antara yang akan menghadiri simposium ini? Kita mensasarkan peserta simposium ini dari galangan pembuat dasar. Kita juga mensasarkan kepada pelajar, NGO dan juga pihak industri dan swasta. Mereka semua mempunyai peranan dalam menangani kos sara hidup dan kita memahukan mereka melibatkan diri, memahami isu-isunya dan supaya kita dapat mencari solusi yang menyeluruh bagi isu kos hidup. Kos sara hidup ini isunya tidak boleh diselesaikan dalam masa yang pendek. Of course kita juga membuat inisiatif di mana kita ada program-program seperti program di bawah payung rahmah itu yang immediate efek kepada rakyat, tetapi isu-isu mengenai pendapatan memerlukan penyelesaian yang jangka panjang dan juga melibatkan perubahan sikap antara di kalangan masyarakat. Mungkin juga ada di kalangan para penonton yang mengatakan saya tak isap rokok, saya tak ada minum kopi mewah-mewah, masih lagi menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran, tapi tetap tidak cukup, tetap dibebani dengan isu kos sara hidup ni. Apa yang pihak kementerian barangkali boleh katakan dari segi inisiatif-inisiatif yang akan terus diadakan untuk memastikan keluhan-keluhan ini dapat dikurangkan? Biasanya apabila kita bercakap mengenai kesempitan hidup, kerajaan memikirkan mengenai intervensi yang khusus seperti bantuan sumbangan tunai rahmah misalnya ataupun jualan rahmah. Program-program itu bersifat jangka pendek dan disasarkan untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Tetapi penyelesaian secara menyeluruh bukannya berkisar mengenai penyelesaian jangka pendek, tetapi jangka sederhana dan jangka panjang. Dan bila bercakap pasal jangka pendek dan jangka panjang, kita memikirkan bahawa kuasa membeli ataupun pendapatan rakyat Malaysia itu meningkat setaraf dengan keperluan hidup di masa depan. Apabila kita bercakap mengenai harga barangan, amat jelas bahawa harga barangan di dalam pemerhatian kementerian dalam trend meningkat. So pendapatan perlu seimbang dengan peningkatan. Dan pasal tu kita dalam simposium ini bercakap mengenai peluang-peluang kita meningkatkan pendapatan melalui perniagaan ataupun dari segi bantuan daripada kerajaan. So kita perlu bercakap pasal itu juga. So dalam simposium ini kita juga akan membincangkan rancangan kerajaan untuk mengadakan plan perlindungan sosial yang akan dilaksanakan awal tahun depan kalau tak silap saya oleh kementerian yang berkenaan lah, KPDN sebagai wadah di mana kita boleh mengumpulkan input daripada masyarakat supaya boleh diambil kira dalam pemurnian pelaksanaan program tersebut di hadapan. Juga Encik Sanusi, dalam kesempatan yang kita ada untuk membincangkan tentang simposium ini juga, kalau boleh kita nak juga tanyakan kepada Encik Sanusi tentang Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Bagaimana inisiatif ataupun cabaran yang dilihat setakat ini untuk mendepani situasi ini dan isu ini, dan Encik Sanusi telah katakan tadi tidak boleh diselesaikan dalam masa yang sangat singkat. Tidak. Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun dalam singkatan bahasa Inggerisnya NACOL merupakan majlis yang membincangkan isu-isu kos sara hidup dan perkara majlis ini dipengerusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri dan perkara ini membincangkan isu dasar strategi yang jangka panjang mengenai kos sara hidup. Namun begitu di bawah majlis ini kita juga mempunyai jawatan kuasa ataupun kluster yang
diterajui oleh kementerian-kementerian yang berkenaan. Kita ada 7 kluster di mana kita akan bincangkan isu-isu mengenai perumahan, pendidikan, pengangkutan, utiliti, kesihatan, makanan dan juga pendapatan. Kalau dirangkumkan mengenai semua kluster ini merupakan isu-isu yang paling utama bila kita membicarakan mengenai isu kos hidup. Of course, kita tidak menjangkakan untuk majlis yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pergi secara terperinci setiap program atau inisiatif yang perlu dilaksanakan. Itu diberi tanggungjawab kepada kementerian dan pelaksanaannya dipantau oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, untuk memastikan segala program dan perancangan di peringkat kementerian untuk berjalan dengan lancar. Sebagai kesimpulan, Encik Sanusi, apa yang dilihat ataupun diharapkan oleh tim Encik Sanusi juga pihak kementerian nanti yang dapat dilihat sebagai menjadi game changer ataupun akan merubah persekitaran kos sara hidup ini melalui penganjuran simposium seperti ini? Kita mengharapkan nombor satu, kita nakkan rakyat memahami apa itu isu kos sara hidup. Dan apabila rakyat memahami apa itu kos sara hidup, isu kos sara hidup, apa peranan mereka, apa yang kerajaan telah melakukan, mereka dapat memastikan bahawa nombor satu, mereka mempunyai kebolehan untuk menangani isu itu. Of course, dalam kita punya panel, kita juga ada isu-isu di mana masyarakat telah bercakap mengenai di mana ruang-ruang di mana bukan sahaja pihak kerajaan tetapi pihak industri dan juga pihak NGO dapat membantu. Dan kita juga nak menekan bila kita memahami isu-isu kos sara hidup, kita dapat mendapat input yang lebih baik daripada masyarakat mengenai apa yang diperlukan. Kita juga mempunyai pemantauan ataupun penguatkuasaan. Cumanya dia ada gap di mana maklumat itu perlu ditampung oleh input daripada masyarakat, dan kita memerlukan itu untuk memastikan keberkesanan program-program yang kita laksanakan di kementerian ataupun oleh kerajaan dapat dipertingkatkan agar membantu masyarakat dalam isu kos sara hidup. InsyaAllah. Dan kita doakan yang terbaik untuk penganjuran simposium kos sara hidup ini akan berlangsung 28 dan 29 November minggu hadapan. Terima kasih Encik Sanusi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kita nantikan apa antara bahan perbincangan yang barangkali dapat dikongsikan dengan rakyat selepas selesainya simposium itu nanti. Kita ingin ke lintasan kaji cuaca bersama Pegawai Meteorologi Malaysia selepas ini, dan teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.